Terima kasih Datuk Ismail, moderator untuk malam ni, program Tasmaya ini, dan panel penceramah kita Datuk YB Datuk Johari Abdul, pengurusi PH negeri Kedah, dan rekan saya timbalan pengurusi PH negeri Kedah, YBIR Datuk Fakrul, dan semua yang atas talian rakan-rakan kita yang bersama kita malam ni. Ini pertama kali PH sedang buat dalam tempoh PKP full lockdown ni, satu program yang amat bermakna di mana kita akan adakan satu pelancaran sukarelawan untuk jom vaksin khususnya di negeri kita ni. Jadi yang ni adalah program yang amat penting bagi kami di PH, dan kami percaya satu-satunya proses untuk keluar dari pandemik COVID-19 ni adalah melalui vaksinasi. Dan vaksinasi ni kena capai matlamat yang secara umumnya ditentukan ataupun diberi sebagai garis panduan oleh WHO bahawa ada 80% daripada penduduk kita ni kena mempunyai immunity. Jadi imunasi yang diperlukan untuk semua rakyat di Malaysia ni melalui vaksinasi. Jadi yang dikatakan immunity kelompok ni. Jadi ini adalah sasaran kita, dan sasaran ini sebenarnya dilancarkan dan diwujudkan oleh kerajaan PN, kerajaan Gaga ni pada bulan Februari 2021. Di bawah program yang dikatakan secara ringkasnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Jadi menteri yang jaga PIK ini itu YB Khairi Jamaluddin. Baru-baru ni saya nampak yang satu sikap yang kurang bertanggungjawab. Beliau mengatakan bahawa beliau tidak memilih istilah yang dikatakan immunity kelompok ni. Dia nak lupakan istilah ini, tapi dia nak gunakan istilah imunisasi. Sebab dia mengatakan yang ini bukanlah penyelesaian yang terjamin untuk pandemik. Kita tak tahu apa asas yang beliau YB KJ bercakap begitu, sebab memang program vaksinasi telah dijalankan di seluruh dunia. Kebanyakan negara memilih sebagai satu jalan keluar daripada pandemik ini, dan ini kita memang nampak dan terbukti di mana beberapa ribuan negara telah dibuka semula untuk sempadan mereka, dan kita dapat lihat juga di stadium bola sepak, dipenuhi dengan orang yang menyaksikan kejuaraan bola sepak UEFA Euro 2020. Jadi kenapa kita tak kenapa YB yang bertanggungjawab ni nak tukar pula term yang ni? Jadi jika yang ni bukan kaedah penyelesaiannya, kenapa kerajaan PN yang telah membelanjakan dana awam kita sebanyak 5 bilion untuk menjalankan program tersebut? Jadi adakah yang ini tak disedarkan oleh yang di kerajaan PN dan yang diketuai oleh PN yang nama dia ditukar ke Mahiyadin? Saya pun ada satu persoalan. Adakah yang ini sah dari segi undang-undang? Apa maksud jika dulu dia Muhyiddin tu apa yang ditandatangani oleh Muhyiddin, adakah dia sah lagi? Yang ini satu persoalan yang mungkin para rakyat boleh fikirkan, sebab setiap urusan yang kita buat ni memang ikut IC. Adakah boleh pemimpin kita hanya tukar nama sewenang-wenangnya ataupun yang dimaksudkan seperti itu? Jadi kita tengok balik, kenapa kita katakan kerajaan ini gagal? Kerajaan ini gagal khususnya untuk menangani pandemik dan juga kesan-kesan yang berlaku semasa pandemik ini dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi kesihatan awam, dari segi semua aspek. Dan
selepas ni apa yang akan berlaku. Jadi bila kita nampak kegagalan ni, itu yang saya rasa Menteri, adakah Menteri Penyeras Program Menteri Penyeras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan ni, iaitu YBKJ, cuma menutup kegagalan belia dan juga kerajaan PN dengan mengeluarkan kata-kata sini yang cuma mengelirukan rakyat supaya mengurangkan tekanan yang sebenarnya semakin bertambah dengan rakyat rata daripada rakyat jelata terhadap mereka. Jadi khususnya isu pembelian dan pemberian vaksin, okey, di mana hari ini kita terbaca di berita ini bahawa Johor ada PPB almost tertutup untuk kerana tak cukup vaksin. Di negeri Kedah, kebanyakan klinik kesihatan, klinik-klinik PPB pun seolah-olah beroperasi, separa beroperasi kerana kami difahamkan bekalan vaksin itu tak sampai. Jadi kita tahu yang ni vaksin ini ada penting dan untuk mengelakkan ataupun untuk menutup kegagalan mereka, YB kalau Jamaluddin pula menyalahkan negara barat yang mengatakan bahawa mereka memborok bekalan vaksin dan ya apa yang mereka boleh cakap, tapi kita tak nampak masalah ini berlaku di Indonesia, di Singapura, di negara jiran kita. Dan hari ini pula sama juga Duta EU iaitu Persatuan Eropah ke Malaysia telah menafikan tuduhan Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin dan mengatakan EU memang telah meneruskan dalam tempoh yang kurang daripada 3 hari ekspor kira-kira 5 juta vaksin ni ke Malaysia. Jadi untuk membantu Malaysia dalam pencapaian program ini. Jadi di manakah vaksin? Rakyat kita kena persoalkan vaksin-vaksin ni di mana? Dan kenapa pula vaksin yang dulu dibeli itu kena menjadi satu tempat syarikat yang monopolikan tersebut? Kenapa tak boleh buka ruang untuk semua orang beli? Dan janji-janji vaksin itu bila tak akan sampai? Sebab yang ini ada penting. Hari ini sama juga mengikut laporan yang ada, memang pusat-pusat yang tubuhkan kita mampu membeli vaksin kepada rakyat. Tapi masalah ialah bekalan tersebut. Jadi kita nampak apa-apa yang dikeluarkan statement oleh Yang Berhormat hanya untuk mengalihkan mata rakyat dan juga untuk mengelakkan kemarahan rakyat atas kegagalan mereka dalam menguruskan dan menangani pandemik ini. Ingat, saya berharap dan di sini kita kena memberi tekanan kepada YB, KJ untuk lebih jujur supaya menjelaskan lagi kepada rakyat kenapa berlaku kelewatan pembelian vaksin dan juga pemberian vaksin ini. Yang ini ada penting dan ini menjadi sebenarnya tanggungjawab utama dan juga tugasan yang mustahak dan keadaan semasa ini untuk memastikan pemulihan kesihatan rakyat kita. Ingat, yang ini dalam Titah Tuanku pun mengatakan nyawa rakyat adalah diutamakan. Jadi ini adalah penting dan mustahak bukan saja Perdana YB KJ yang menjadi penjelas, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Mahathir kita perlu memutuskan ataupun memberi fokus utama supaya memastikan pemulihan kesihatan awam ni diberi keutamaan. Jadi soal politik dan individu sebenarnya mesti diketepikan. Dan kita percaya Parlimen dan Sidang DUN perlu dibuka segera supaya untuk melibatkan semua wakil rakyat kita bersama-sama untuk berperang terhadap pandemik COVID-19 ini. Dan kita sebagai wakil rakyat ini selalu bersedia dan beberapa kenyataan kita telah keluarkan, tapi nampaknya bukan saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi memainkan sidekick dan sebagainya, walaupun bola tu di bawah kaki dia nak bertubuh jawatan kuasa, mana pula
pula yang amat berhormat Menteri Besar Kedah pun sama juga mengeluarkan satu statement bahawa kita akan menunggu pembukaan parlimen baru kita akan adakan sidang DUN. Saya tak faham kenapa kita kena tunggu pembukaan parlimen di mana kita mempunyai undang-undang tubuh kita yang tersendiri, kita ada satu negeri yang tersendiri dan negeri-negeri lain telah difahamkan telah bercadang untuk mengadakan sidang DUN. Kenapa kita tak boleh memulakan persediaan dan mengadakan secepat mungkin? Kita sebenarnya boleh beri contoh untuk memulakan dan bersama-sama bincang. Untuk negeri Kedah ni, jika kita tengok kadar vaksinasi masih lagi lambat, berbanding dengan negeri-negeri lain dan mengikut data yang kita ada, negeri Kedah tak bermula memberi vaksin pada 8 hari bulan Mac 2021 dan sehingga hari ini iaitu mengikut bilangan kerja ni adalah 59 hari kerja yang selepas potong cuti dan sebagainya dan hanya 220,190 orang saja yang telah divaksinkan dan jadi sekiranya kita ikut purata yang ni maksudku setiap sehari hanya 5,810 dos yang telah diberikan. Ini termasuk dos yang kedua di mana ada 122,597 orang yang terima dos yang kedua. Sekiranya jika kita ikut kadar ini, bilakah kita akan habiskan semua sasaran kita? Negeri Kedah mempunyai penduduk 2,2 juta. Jika kita katakan 80% yang perlu divaksinkan, itu sasaran kita. Maksud tu 1,760,000 orang perlu divaksinkan dan setiap orang 2 dos. Jadi jika kita kira ikut kadar tersebut, maka kita perlu lagi 303 hari untuk pastikan sasaran kita tercapai. Jadi sekiranya kita nak percepatkan proses dan pastikan rakyat kita ni dapat divaksinasikan sampai hujung tahun ni yang dianggarkan lagi tinggal selepas potong hari cuti yang sebagainya, mungkin kita ada 150 hari dan bersama dos-dos yang kita perlukan, maka kadar atau secara purata kita kena memastikan setiap hari kita ada 21,000 dos suntikan kepada rakyat, maka kita dapat capai immunity kelompok pada hujung tahun ini. Jadi adakah kerajaan negeri Kedah ni bersedia dan bolehkah Yang Amat Berhormat Menteri Besar memberi jaminan kepada rakyat Kedah ni bahawa vaksin ini akan cukup sampai untuk rakyat. Dan saya pernah soalkan supaya sekiranya pusat kebangsaan tak mampu dan tak upaya dengan keadaan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kerajaan pusat pun tak ada duit, maka ingat negeri Kedah bolehlah keluarkan duit tabung sendiri untuk memberi vaksin supaya dipastikan semua rakyat kita dapat immunity atau dapat vaksinasikan itu dalam secepat mungkin. Sistem pemberian vaksin itu melalui klinik swasta, melalui secara drive-thru, melalui PPD, melalui klinik kesehatan, kita nampak yang itu memang sudah bagi saya kira okey. Memang pusat itu tak tersedia dan banyak lagi cara yang kita buat secara drive-thru atau secara berpandu sampai ke kawasan-kawasan tersebut. Yang ini tak ada jadi masalah. Sekarang masalah utama setakat ini memang kita nampak adalah vaksin. Dan mengikut pengurusi APHN mengatakan bahawa sehingga hari ini 1 juta dos telah divaksin melalui klinik kesihatan swasta. Jadi ini bermaksud memang kita ada fasiliti yang cukup untuk memberi vaksin dan kita ada cara-cara ataupun kemudahan untuk balik vaksin kepada rakyat sebagai tanpa menyusahkan rakyat. Dan sistem-sistem yang dirujukkan sebelum ini yang memang menyusahkan rakyat ni sebenarnya kita boleh ringkaskan. MySejahtera mungkin tak respon pun terhadap rakyat yang mendaftar, tapi saya rasa biarlah kita ikut negara jiran kita
walk in terus bagi orang tua dan sebagainya. Dan yang ni adalah satu proses. Jadi hari ini kita sudah masuk minggu keempat PKP, total lockdown ni. Satu period yang membuat semua orang pengsan dan semua orang pening. Dengan SOP yang begitu ketat, tapi untuk seseorang anak, tapi untuk SOP yang begitu longgar, satu kekurangan yang berlainan, tafsiran-tafsiran yang berlainan, kita nampak rakyat-rakyat kadang-kadang takut, sebab kadang-kadang tafsiran itu berlainan oleh penguasa, maka berlaku juga kompon-kompon yang dikeluarkan yang kadang-kadang terlalu melampau. Tak ikut juga tafsiran tertentu. Bumbung rosak, bumbung tertiup oleh angin. Nak minta untuk pergi buat pulih. Yang ini dikatakan kritikal sebab hujan turun. Tapi tak ada authority, tak ada jabatan yang hendak bagi surat kebenaran. Apakah kita nak tunggu selepas PKP ke? Bila kat PKP ini boleh dibatalkan ataupun disiapkan? Adakah plan pemulihan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu Mahyadin ini adalah satu plan yang betul? Bilangan dengan ukuran bahawa mengatakan bilangan 4,000 ni, bagaimana kiraan tu? Ada jika kita siap test yang kurang, maka bilangan itu kurang, adakah yang ini boleh menjadi satu petunjuk? Jadi kita perlukan satu lagi yang lebih plan yang lebih baik. Isu yang sekarang ini berlaku adalah dalam PKP ini bukan saja yang banyak buat orang pening, tapi rakyat yang banyak kesan. Di manakah plan-plan yang dikatakan oleh Mahyadin akan membantu rakyat? Bako bakanan yang dikatakan untuk bantu rakyat yang tak ada makan, tak ada kebutuhan, tapi kita masih terima lagi ramai rakyat yang tak terima. Jadi dari segi untuk pendidikan, yang terpaksa belajar atas talian, terpaksa belajar di rumah, terpaksa yang dijanjikan dalam bulan tahun depan 150 buah laptop, 152,000 laptop untuk diagihkan kepada kumpulan-kumpulan B40. Sampai sekarang, berapa saja dikatakan? Tak sampai lagi 30%. Jadi di manakah yang bakinya 90,000 lebih buah laptop yang masih tak disampaikan lagi? Jadi dalam keadaan sekarang ni, dan peniaga kecil yang terpaksa tutup kedai, penggunting rambut contoh dia, yang terlibat dalam pelancongan, dalam SME, kilang-kilang yang tak boleh dibenarkan buka, mereka masih kena tanggung untuk bayar EPF, bayar SOKSO, bayar gaji dan sebagainya. Apakah bantuan kerajaan dengan jumlah sikit, adakah boleh bantu mereka? Dan bila kita jangka akan pulih semula, akan boleh buka semula? Jika ikut plan yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, sampai hujung tahun ni, ingat semua kilang akan tutup kedai lah. Jadi sama juga untuk ramai yang tak ada kerja, yang telah hilang pekerjaan, yang manggur, yang anak-anak kita yang baru keluar dari universiti, yang tak dapat peluang untuk cari kerja, bagaimana kita nak membantu mereka? Apa itu plan semua? Jadi plan pemulihan yang 4 fasa yang dikatakan bagi saya tu, itu bukan plan. Itu hanya satu jadual, jadual yang dibuat mengikut nasib dan ikut doa saja. Dia tak ada satu plan tindakan yang strategik, yang detail. Jadi semasa pandemik ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada cakap berapa bilion kita akan rugi kalau ini. Jadi bagaimana dalam segi bagaimana kita nak pastikan
pembangunan ekonomi akan selepas pandemik ini, apa yang kita akan buat. Okey, dalam keadaan sekarang, apa strategik untuk pastikan supaya lepas PKP lockdown ni, selepas ni kita tak akan lagi lockdown. Kita tak repeat lagi lockdown seperti yang dulu. Okey, dari tahun dulu kita lockdown, buka, tutup, buka. Jadi, apakah kali ini adalah yang terakhir? Itu tak ada satu ketetapan, tak ada satu matlamat, tak ada satu yang jelas. Tak ada satu keyakinan, kepercayaan kepada kita. Itu yang dikatakan Mahyadin gagal. Itu kerajaan Mahyadin gagal, MPN gagal, dan itu disebabkan kita dapatlah kita Tunku Agong untuk membeli secara terperinci guideline kerajaan supaya membuat kerja untuk memastikan bagaimana kita kena bertindak segera, bertindak sekarang, bukan lagi tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ataupun setahun lagi. Ini bukan kejadian. Kita kena bertindak sekarang, dan antara dia ialah mengadakan sidang parlimen, sidang dulu supaya kita boleh bincang, come up satu plan, tindakan yang lebih detail untuk dalam masa sekarang. Bagaimana kita nak contain COVID, bagaimana kita nak jaga selain pemberian vaksin yang cepat, dan bagaimana kita nak pastikan kelompok-kelompok rakyat kita tak dirabut nyawa lagi atas COVID ni. Bilangan semakin meningkat yang kena COVID dan yang mati atas COVID. Jadi bagaimana kita nak stop konten yang ni? Adakah swab test yang seberapa besar yang kena ada? Adakah rakyat yang terkena COVID ni kena pastikan mereka mempunyai fasiliti yang cukup untuk dijagai dengan rapi. Jadi ini immediate action plan yang kita kendalikan. Dan di samping itu, ini dari segi kesihatan awam, dari segi pendidikan yang seperti dikatakan tadi, bagaimana kita kena pastikan anak-anak kita berpendidikan tak terjejas dengan bantuan gadget yang tertentu. Dan walaupun kita nak bagi gadget pun, janganlah bagi gadget yang mungkin kurang kualiti, tapi kita kena pastikan keselamatan anak kita ni. Jika gadget itu terbakar ataupun meletup, itu membahayakan anak kita. Jadi ini adalah penting, pastikan bagaimana kita nak buatkan dalam tempoh masa ini. Bukan, sebenarnya ini isu ni sebenarnya kena bersedia sebelum itu, bukan sekarang. Tapi terpaksa kita berulang-ulang untuk bercakap, berulang untuk mengingatkan menteri kita, berulang-ulang. Tapi masih menteri kita masih sambil lewat, sambil tidur ataupun tak bekerja, ataupun bekerja ikut step sendiri, ikut shop sendiri, ikut rentak sendiri. Itu yang masalah sekarang berlaku. Dan terpaksa kita mengadakan satu perubahan yang radikal sikit. Perubahan yang radikal supaya kita boleh pastikan ada satu tindakan yang lain untuk mempercekam proses tersebut. Jadi dari segi ekonomi yang dikatakan tadi sendiri, iaitu golongan IKC, golongan B40, golongan M40. Golongan M40 khususnya yang banyak yang sekarang ni terkesan sebab bayaran bank loan kena dibayar. Teruskan. Dia program bayaran untuk perbelanjaan awam masih lagi dijalankan. Yang ini terkesan. Jadi ekonomi terkesan. Yang ni satu masalah sekarang, tindakan sekarang, strategi sekarang yang kena buat. Dan kita kena ada satu target date untuk selesaikan isu ni. Bagaimana kita nak pastikan kurangkan memang kesan COVID ni, dan kita kena kurangkan yang jangkitan COVID ni dalam tempoh yang terdekat. Pastikan menjadikan zero maksudnya. Yang ni yang penting. Selepas ni, plan yang kedua ni adalah selepas kita boleh contain dan pastikan yang ni COVID ni selesai dalam 1-2 bulan ni, dan apakah plan pemulihan untuk rakyat dari segi ekonomi, dari segi sosial dia dan sebagainya. Itu pun kena plan dia. Berapa yang kita nak belanjakan selepas ni untuk membina semula.
Jadi soal ni kerana berperang, bila perang ni semua rosak, berapa peruntukan yang kita kena datang untuk memulihkan semula masyarakat kita, negeri kita, negara kita. Jadi yang ni bukan saja di pihak persekutuan, tapi di pihak negeri sepatutnya pun mempunyai plan-plan seperti itu. Sebab negeri mempunyai kuasa sendiri untuk menguruskan apa yang berlaku di negeri ini. Jadi itu yang kita perlu lakukan supaya kita pastikan kesan-kesan ni dapat masalah ni dapat diatasi dan kesan-kesan ini dapat diatasi juga dan dapat memulihkan negeri kita dalam tempoh masa yang dekat. Jadi ingat, kita kerajaan PN jangan lagi cuba elakkan tindakan yang jangan sampai buat kerja sampai lalu ya. Kena pastikan tindakan yang cepat dan cerdas, jelas kepada semua rakyat, dan pastikan vaksin itu diberikan kepada rakyat. Jadi kita tak nak nampak lagi peningkatan dari segi khususnya kematian dan juga jangkitan tersebut. Kita memang berharaplah perkara ini dapat berbincang bersama dan kita sedia sumbangkan tenaga kita demi untuk pastikan rakyat kita terjaga, ekonomi kita akan pulih kemudian dan negeri dengan negara kita pun terjaga. Saya ingat itu saya berharap semua yang duduk di dalam rumah ini ya kita selalu bersabar walaupun kita mempunyai keadaan yang gagah, tapi saya percaya rakyat ini memang selalu bersabar, bertunggu dan bersedia untuk bersama-sama berperang memerangi COVID ini. Dan saya nak doakan biar kita sama-sama sehat dan selamat daripada mengatasi dan mengharungi cabaran yang sekian.